Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Loh Hee Min. Hari ini kami dari Kumpulan Melur akan membentangkan tentang tajuk Panduan 2 Aktiviti Komunikasi Bahasa untuk Kanak-kanak 1 hingga 3 tahun. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan diri saya serta ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah saya sendiri iaitu Nur Aiman Atira binti Muhammad Nadir Shah, Nur Eva Syafiza binti Syamsuddin, Siti Aisyah Faika binti Amizan dan Andi Arnaisah binti Andi Arnis. Bahasa merujuk kepada satu sistem bunyi, perkataan, bentuk atau struktur ayat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, bahasa merupakan satu sistem lambang bunyi bahasa yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Bagi komunikasi pula, ia didefinisikan sebagai satu bentuk hubungan atau penyataan untuk menyampaikan maklumat secara verbal atau tidak verbal. Secara umumnya, bahasa dan komunikasi merupakan suatu proses yang amat penting dalam menjalankan hubungan antara penutur dengan baik. Tanpa adanya bahasa dan komunikasi, masyarakat tidak dapat berinteraksi, menyatakan perasaan dan menjalani kehidupan seharian dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Andi Arnaisah binti Andi Arnis, nomor metrik 148634. Oleh itu, aktiviti bermain untuk meningkatkan komunikasi bahasa kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun adalah set permainan doktor. Kita dapat melihat anak-anak kecil yang berumur 1 hingga 3 tahun bermain permainan ini. Dan mereka akan menganggap seolah-olah diri mereka adalah seorang doktor yang mampu menyembuhkan pesakit. Okey, set kelengkapan permainan doktor ini boleh dibeli oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak mereka berimajinasi ataupun berkomunikasi semasa bermain. Anak-anak akan melakonkan watak sebagai seorang doktor untuk mewujudkan interaksi dua hala semasa bermain. Mereka akan menganggap ibu bapa ataupun rakan-rakan sebagai pesakit. Anak-anak juga dapat menambahkan kosakata mereka seperti sihat, sakit, minum, sana dan macam-macam lagi. Sebagai seorang ibu bapa ataupun guru, kita mestilah tahu cara untuk bermain yang merangsang pertuturan ataupun bahasa anak kita. Gunakanlah bahasa yang mudah, intonasi suara yang menarik, serta pilih permainan yang bersesuaian dengan umur mereka seperti permainan set doktor ini. Ruang juga menggalakkan anak-anak untuk berkomunikasi secara bebas. Anda juga boleh menarik perhatian anak-anak dengan berbual kepada mereka semasa bermain set doktor ini. Contoh, kita mengatakan kita sakit bahagian mana, kita sudah makan ubat atau belum, dan macam-macam lagi. Mainan ataupun barangan dalam set doktor ini bersesuaian dengan umur mereka kerana terdapat banyak peralatan mainan yang berwarna-warni dan mereka dapat mengenal pasti yang manakah sesuai untuk mereka gunakan. Contohnya di bahagian telinga, di bahagian mata. Proses mengajar bahasa kepada anak-anak bermula apabila kita mewujudkan komunikasi dua hala kepada anak-anak. Secara keseluruhannya dapat saya katakan bahawa set permainan doktor ini mampu membantu komunikasi iaitu bahasa kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun. Hal ini disebabkan kerana komunikasi sewaktu permainan doktor ini dapat merangsang pertuturan dan bahasa anak-anak kita. Apabila kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, intonasi bermain yang menarik dan juga bagi saya permainan doktor ini adalah bersesuaian dengan umur anak-anak kita. Oleh itu, kepada ibu bapa ataupun guru-guru, kita boleh menggunakan set permainan ini untuk menggalakkan lagi komunikasi anak-anak iaitu komunikasi dua hala. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Faika binti Amizan akan meneruskan perbentangan kami berkaitan dengan aktiviti komunikasi bahasa untuk kanak-kanak berumur 1 hingga 3 tahun. Okey, untuk aktiviti yang kedua iaitu shape sorter. Shape sorter terdiri daripada bentuk-bentuk 3D sama ada daripada kayu maupun plastik. Terdapat shape sorter yang hanya mempunyai bentuk asas seperti segi empat, segitiga dan bulatan, yang mana ianya lebih sesuai untuk kanak-kanak di bawah umur 2 tahun. Ada juga shape sorter yang mempunyai bentuk yang lebih kompleks seperti bentuk bulan sabit, bentuk heksagon,
yang lebih sesuai untuk kanak-kanak berusia 3 tahun dan ke atas. Okey, untuk menjadikan pelaksanaan pembelajaran lebih efektif, ibu bapa perlu memastikan kanak-kanak sentiasa mendengar ibu bapa menyebut nama setiap bentuk. Okey, sewaktu kanak-kanak bermain dengan shape sorter, ibu bapa perlu melabelkan setiap bentuk secara verbal. Okey, apabila kanak-kanak sudah mengenal bentuk, ibu bapa perlu meminta kanak-kanak untuk mengambil bentuk mengikut pilihan mereka sendiri dan minta mereka menamakan bentuk tersebut sebelum memasukkannya ke tempat yang betul. Okey, apabila kanak-kanak telah mahir mengenal bentuk, ibu bapa boleh menambah pengetahuan mereka dengan menyebut warna dan saiz. Contohnya, segi 4 berwarna biru, segi 3 berwarna hijau dan bulatan berwarna kuning. Okey, hal ini demikian secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mendengar dan belajar nama bentuk, warna dan juga saiz. Mereka dapat menyebut nama objek berdasarkan bunyi huruf serta shape sorter ini dapat menggalakkan komunikasi dua hala antara ibu bapa dan kanak-kanak sewaktu bermain permainan shape sorter ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Eva Syafiza binti Syamsuddin akan meneruskan pembentangan tentang kepentingan aktiviti komunikasi dan bahasa terhadap kanak-kanak 1 hingga 3 tahun. Kepentingan yang pertama adalah kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun dapat meniru cara penggunaan bahasa daripada orang sekeliling mereka. Kanak-kanak akan belajar menggunakan cara percakapan yang berbeza mengikut kesesuaian konteks dan individu yang berinteraksi dengan mereka. Kanak-kanak semasa bermain set doktor misalnya akan menggunakan perlakuan komunikasi dan cara bertutur yang sesuai dengan individu yang berinteraksi dengan mereka dan mengikut konteks persekitaran tersebut. Oleh itu, keterampilan komunikasi yang melibatkan keupayaan untuk mendengar dan bertutur amat penting agar kanak-kanak dapat meluahkan pendapat dan perasaan mereka. Kepentingan yang seterusnya adalah dapat menambahkan penggunaan kosakata. Aktiviti seperti shape sorter dan set doktor memerlukan komunikasi dua hala antara ibu bapa dan kanak-kanak tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat menambahkan penggunaan kosakata kanak-kanak tersebut. Contohnya, apabila ibu bapa menerangkan tentang bentuk iaitu bulat, ibu bapa boleh mengaitkan bentuk tersebut dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Contohnya seperti bola berbentuk bulat. Oleh itu, kanak-kanak tersebut dapat belajar tentang perkataan baru dan seterusnya dapat menambahkan penggunaan kosakata dari semasa ke semasa. Kepentingan yang terakhir adalah dapat meningkatkan daya imajinasi kanak-kanak bagi mengembangkan kemahiran komunikasi. Semasa permainan fantasi, kanak-kanak belajar bagaimana hendak menggambarkan sesuatu karakter dalam sesuatu situasi. Kanak-kanak akan menggunakan imajinasi dan bahasa mereka untuk menyatakan idea, konsep dan keinginan. Mereka juga berupaya mengubah idea menjadi fantasi secara kreatif. Bermain set doktor misalnya dapat meningkatkan pemahaman kanak-kanak tentang dunia di sekelilingnya dan bagaimana hendak bersosial dengan individu di sekeliling mereka. Kesimpulannya, kita perlu sedar tentang kepentingan komunikasi dan bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang sedang membesar memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada kita yang telah dewasa. Oleh hal yang demikian, aktiviti yang bersesuaian dalam mengembangkan kemahiran bahasa dan komunikasi kanak-kanak perlulah sentiasa dititik beratkan, terutama dalam kalangan ibu bapa.
Tuntasnya, setiap tingkat perkembangan anak-anak dalam pelbagai kemahiran, terutama kemahiran bahasa dan komunikasi adalah menjadi tanggungjawab para ibu bapa. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.